الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, sekalian jemaah dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dapat kita bertemu lagi pada malam ini untuk siri kuliah At-Tartil Tarannum Murattal Asbabun Nuzul, perbincangan ayat. Dan tuan-tuan, surah Al-Hashr ayat pertama dan seterusnya kita baca sama-sama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار.
ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Sadaqallahu al-azim. Itu dah tuan-tuan maupun lebih kurang satu muka surat lah daripada surah Al-Hasyr bahagian pertama. Baik, kita tengok siap tajuk ringkas yang saya tandakan ni tuan-tuan. Pada ayat nombor 2 tu, tengah sikit, nombor 2. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Cuba. Baik, perkataan nur' ni ada ba di hujung tu. Ini qalqalah kubra, ya, ada baris di hujung tu. Kalau perkataan ra ain ba ini, ain tu ada baris, senang. Ru'ab, itu kalau ada baris, ya tak? Masalahnya ain itu mati. Selepas itu ada huruf. Maka kaedahnya tuan-tuan, ya, semua tempat kaedahnya tuan-tuan matikan satu persatu, ya, mati satu persatu dengan hati-hati, ya, satu persatu gini. Qulubihimur ru'b. Coba. Matikan ain itu dulu. Ru'b. Coba. Ru'b. Satu-satu, ya. Samalah kalau tuan-tuan baca surah Tariq tu kan, Yaumul Fasl. Cuba. Yaumul Fasl. Matikan sad dulu baru ulang. Yaumul Fasl. Cuba. Yaumul Fasl. Baik. Mana itu ada sedikit yang kita dengar lah. Ataupun orang dekat kita boleh dengar. Kalau orang jauh tak dengar. Jadi maknanya itu kaedahnya matikan satu persatu huruf tersebut. Kalau dipakai gabung sekali jadi masalah. Misalnya kalau Yaumul Fasl, itu tak jadi lah. Fasl. Kemudian ru'b, ini oleh kerana ba itu huruf qalqalah. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Cuba. Itu tuan-tuan kiaskanlah ke seluruh Al-Quran. Kalaulah matinya begini, iaitu tidak ada huruf mat, dia mati ain tu, ba pula kena matikan kerana kita waqaf. Begitulah seterusnya. Baik, kemudian yang ini Ustaz nak tarik perhatian pada perkataan hujung sekali fa'tabiru ya ulil absar. Cuba. Pertama ain, fa'tabiru, di pertengahan hakun. Ni hakun kita tengah, fa'tabiru. Dan satu, kemudian yang kedua, waw ini tuan-tuan dibaca dengan tidak dibunyi ataupun diabaikan waw tersebut. Jadi seolah-olah waw itu tak ada. Ya uli, salah. Ya ulil
begitu? Pertama sekali kerana Rassam Osmani tulisannya begitu dah. Kalau kita kata dah tak baca, kenapa tulis? Tak. Itu adalah kaedah penulisan Rassam Osmani. Malahan dalam bahasa Malaysia pun sama, ada kaedah tersendiri. Bahasa Inggeris pun sama. Ustaz suka bagi contoh, kalau bahasa Inggeris itu PUT, kita baca bunyi put. PUT, put. BUT bunyi but. Kenapa tak but? Dah. Dia ada kaedah dia tersendiri. Jadi sebab itu tuan-tuan, sama juga Quran, dia kena ikut kaedah dia. Ini Rassam Osmani yang sudah ada penulisan ini sejak zaman Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Boleh tuan-tuan? Jadi semoga-moga kita ambil pengajaran ringkas daripada bacaan Quran kita pada malam ini. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah sekalian. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Telah bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala segala apa di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli alkitab min diyarihim li awwal alhasy. Dialah yang mengeluarkan golongan kafir daripada kalangan ahli kitab, daripada rumah mereka, li awwal alhasy, daripada pengusiran yang pertama. Ya, pengusiran yang pertama. Maksudnya ada pengusiran yang kedua. Baik. Sebab Allah sebut yang pertama. Ma zalantum ay yakhruju, dan mereka tidak nyangka bahawa mereka akan dihalau. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah, dan mereka merasa kubu mereka itu kuat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu, Allah mendatangkan tentera-tenteranya daripada jalan mereka tidak sangka. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b, dan tercampak masuk dalam hati mereka perasaan takut gerun. Yukhrijuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin, dan mereka memecahkan rumah-rumah mereka tu tak sangka-sangka dengan tangan mereka sendiri. Wa aidil mu'minin, dan juga tangan-tangan orang mukmin. Fa'tabiru ya ulil absar, dan dengan sebab itu ambillah pengajaran wahai orang yang ada mata pandangan, khususnya mata pandangan ini mata hati, melihat dan ambil iktibar. Baik, tuan-tuan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, ayat ini ada sebab nuzul ayat kedua ni, ya. Dan penamaan surah Al-Hashr ini daripada perkataan ini, li awwali Al-Hashr. Al-Hashr ni makna usir. Dinamakan surah ini Al-Hashr, pengusiran. Baik, tuan-tuan, kisahnya ialah sejak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada Mekah ke Madinah, antara perkara awal yang Rasulullah buat, banyak perkara awal lah, tapi antara yang penting-penting ialah dibuat Rasulullah perjanjian dengan Yahudi. Sebabnya Yahudi memang sudah ada di Madinah, sudah ada di Madinah. Dan Yahudi ini dia ada banyak suku-suku dia. Kabilah-kabilah dia tu, puak-puak dia tu, Ustaz cek, ada lebih kurang 20 suku Yahudi di Madinah. Yang besar ada 3. Yang pertama ialah Bani Nadir, yang kedua Quraizah, yang ketiga Qainuqa. Ini 3 ni. Nadir, Quraizah dan Qainuqa. Dan mereka ini mendominasi hatta ekonomi orang Madinah pun dia yang kuasai. Jadi Yahudi ini bukan sekarang je lah pandai menguasai ekonomi, dulu zaman Nabi itu gitu dah. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, oleh kerana mereka duduk berjual di pasar-pasar Madinah, kemudian mereka telah melakukan tipu daya banyak, ada riba dan seumpamanya lah, menekan orang-orang Islam di Madinah pada masa itu. Rasulullah pernah pindahkan pasar daripada pasar Yahudi itu kepada pasar orang Islam. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau orang yang duduk canang-canangkan berkenaan belilah barang Muslim, belilah barang orang Islam, tu betul lah, zaman Nabi juga berlaku demikian.
InsyaAllah nanti sampai masa kita ceritakan bagaimana pasar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat untuk orang Islam. Puncanya ialah kerana tekanan daripada puak-puak yang Yahudi. Baik. Jadi tuan-tuan, perjanjian buatlah. Dia panggil misak ataupun piagam. Bila buat perjanjian ni, tuan-tuan, agak-agak berapa lama mereka patuh pada perjanjian ini? Agak-agak tuan-tuan lah. Tak lama dah. Kita kata mungkinlah berapa bulan, mungkin setahun dua, begitu je. Lalu mereka langgar perjanjian ini. Dan itulah berlaku kepada 3 kumpulan besar ini. Yang kecil-kecil ni sebab dia kecil kot, dan dia tak lama beragam sangat. Jahat juga tapi tak beragam sangat. Yang 3 ni memang beragam sungguh, iaitu Qainuqa, Nadir dan juga Quraidah. Dan ketiga-tiga telah dihalau daripada Madinah. Cuma kisah dalam ayat ini adalah berkenaan kaumnya nama ataupun baninya nama Bani Nadir. Bani Nadir. Baik. Mereka ini telah buat satu komplot. Dia buat tak puas hati dengan Rasulullah SAW dan orang Islam ni. Ya, maknanya penguasaan Rasulullah makin kuat. Kuasa tak puas hati ni. Nak buat macam mana caranya? Jadi keputusan mereka, kita bunuh Nabi SAW. Nak bunuh, bukan calang-calang lah. Nak bunuh Rasulullah SAW. Macam mana nak buat? Baik, kita buat satu perancangan. Dia panggil mu'amarah. Mu'amarah ni kalau perkataan bahasa Arab tuan-tuan, maksudnya memang komplot jahat. Itu mu'amarah. Kalau muktamar, ada 2. Muktamar boleh jadi baik, boleh jadi jahat. Itu muktamar. Tapi kalau mu'amarah, walaupun kata akarnya sama, amarah tu masih sama. Ada amara yu'amiru mu'amaratan, itu masih sama. Muktamar tu daripada perkataan yang sama. Cuma tuan-tuan, kalau muktamar boleh jadi baik, buruk, ya boleh jadi. Tapi mu'amarah confirm mereka ini berniat komplotnya jahat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak buat? Kita buatlah komplot ini. Apa dia? Iaitu kita panggil Rasulullah Muhammad dan geng-geng dia ni untuk makan di rumah ketua kita. Nama ketua itu Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini, dia telah hantarlah dia punya orang dia untuk menjemput Rasulullah SAW. Kita kata sekian-sekian hari bulan, 2 minggu lagi, jemput Rasulullah dan para sahabat makan kambing bakar. Dah kambing salai, ikutlah apalah yang Rasulullah suka dia dah. Maka tuan-tuan, Rasulullah setuju. Tujuannya adalah untuk membuat hubungan baik dengan Yahudi. Itu tujuannya. Rupanya di sebalik itu ada komplot nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, Rasulullah setuju. Bila sampai tarikh nak pergi itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat khabar, mendapat wahyu lah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril, mengatakan mereka ini sedang bermuamarah, melakukan komplot untuk membunuh baginda. Jadi malam ni sampai berita tu, agak-agak esoknya nak pergi itu, pergi ke tidak tuan-tuan? Jawapannya pergi. Tapi bukan nak makan kambing dah. Pergi itu punya bawa tentera menyerang puak ataupun Bani Nadir ini. Lalu Rasulullah pergi, Rasulullah kepung mereka. Rasulullah kepung. Kepung ni katanya sekitar hampir 2 minggu sampai 3 minggu lebih kurang. Kepung ini sampai 3 minggu sehinggalah mereka ni mengalah. Mengalah. Mula-mula mereka bertahanlah dalam kubu tu, tak apa kita kuat, ya tak. Jadi dikepung keliling tu sehinggalah mereka mengalah. Ialah mengalah tu kita kata punca air tak ada, kau habis air, habis makanan macam kita sekarang, ya tak. Apa ayam mahal, roti habis. Tak gitu tu kan? Gitu kan? Jadi katanya harga diapungkan. Gitulah gambar-gambar zaman itu kan. Jadi tuan-tuan tu simak rahmati Allah sekalian. Maka dengan sebab itu mereka mengalah. Asal rancangannya Rasulullah SAW datang dan para sahabat makan-makan. Lepas makan itu di dalam rumah Huyai bin Akhtab, mereka keluar sahaja, maka akan dicampakkan satu batu besar kena kepala baginda SAW dan mati. Itu asal punya rancangan. Nampaknya tak berlaku. Bila tak berlaku ni tuan-tuan, akhirnya Rasulullah telah menang dalam hal itu, tangkap semua sekali.
Yang pembesar-pembesar ni, kita kata orang ni yang merancang ini, tuan-tuan, tentu ada kepala-kepala dia kan. Yang kepala-kepala ni dibunuh. Itu keputusan. Kenapa dibunuh? Kerana mereka memang nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak, mereka memang niat nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan calang-calang punya perancangan komplot tak, tapi memang niat untuk bunuh. Maka Rasulullah membuat perintah bunuh kepada golongan itu. Yang kurang sikit ni, yang pengikut-pengikut ini, mereka diberi pilihan. Dengan syaratnya kamu boleh selamat, kamu boleh aman, tapi kamu kena keluar daripada Madinah. Dan mereka ini telah dibenarkan untuk pergi ke satu tempat namanya Khaybar. Namanya Khaybar. Ini adalah dipanggil li awalil hasyri, pada pengusiran yang pertama. Pengusiran pertama sampai Khaybar. Jarak Khaybar ini, tuan-tuan, lebih kurang 150 km daripada Madinah. Mana Ustaz tahu tu? Pakcik Google punya cakap. Tolong cek lah. Kalau dia bohong, Ustaz bohong juga. Jadi jarak tu boleh percaya lah, kamu ada dalam Google tu kan. Lebih kurang 120 km. Zaman itu, tuan-tuan, jauh 120 km ni. Zaman itu dah. Kalau zaman sekarang 120 km ni, kalau orang kereta yang laju tu agak-agaknya 1 jam lebih sampai lah kot. Ada. Maka tuan-tuan, mereka diusir ke sana. Kemudian pada zaman Umar Al-Khattab, mereka buat onar lagi. Buat PL perangai lagi pelik-pelik tu, jahat mereka ni. Akhirnya diusir mereka ini ke kawasan Syria. Jadi rupanya di kawasan tersebut ramailah keturunan-keturunan Yahudi. Jadi tuan-tuan, ini kisah yang berlaku pada kaum Yahudi. Quraizah pun ada cerita, nanti sampai tempat kita cerita. Qainuqa ni agak menarik. Qainuqa ini adalah kumpulan Yahudi yang juga dihalau oleh Nabi SAW. Tetapi mereka ini berketurunan, dan keturunan mereka inilah dikatakan mempunyai pertalian darah dengan Raja Sultan Saudi sekarang. Ini satu dakwaan yang berat dia tak? Baik tuan-tuan. Ini kalau tuan-tuan nak baca, sila cari satu buku namanya Al-Su'ud min Aina ila Aina, ditulis oleh Muhammad Fakhir. Ada dalam internet dalam bahasa Arab. Yang bahasa Inggeris Ustaz tak tahu. Sekarang tuan-tuan kalau translate boleh aja, ada kaedah mudah tak? Kalau buku PDF pun boleh ditranslate apa semua, itu ada kaedahnya lah. Tapi Muhammad Fakhir menulis buku tersebut, menyatakan keturunan Al-Saud sekarang ni, Saudi sekarang ni adalah keturunan daripada Yahudi Bani Qainuqa. Baik, soalan, kita ada masalah tak kalau Yahudi itu keturunan Yahudi, dia ada darah keturunan Yahudi tapi memeluk Islam? Kita ada masalah ke tuan-tuan? Jawapan, tak ada masalah. Tak ada masalah apa-apa. Bila Yahudi itu telah memeluk Islam dan berpegang kepada Islam, fayuhsinu islamuhu, dan dia berbuat amalan yang baik dalam Islam itu, maka okey, no problem, tak ada masalah. Termasuklah Yahudi yang seperti ini ialah salah seorangnya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia tuan-tuan? Agak-agak kita tahu nama apa? Tak cari internet je. Pakcik Google pun. Namanya Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Safiyah binti Huyai. Satu-satunya isteri Rasulullah Yahudi, Safiyah. Ada. Ini kisah yang agak panjang lah. Bila-bila dia tawan apa semua, akhirnya para sahabat berebut pada Safiyah ini, dan dia jadikan tawanan dan juga jadi hamba sahaya lah. Maka kata seorang sahabat, oleh kerana berebut dan Safiyah ini adalah anak ketua, maka mereka cadang kepada Rasulullah SAW, kahwinlah Rasulullah dengan Safiyah, mudah-mudahan dengan perkahwinan itu akan menyebabkan Yahudi ramai masuk Islam. Lalu Rasulullah terima, dan dia benar. Selepas perkahwinan tersebut, akhirnya beberapa kumpulan Yahudi masuk Islam. Masuk Islam dengan sebab perkahwinan tadi. Jadi ada sebab Rasulullah SAW berkahwin dengan Safiyah binti Huyai. Baik, antara lain ialah pemuka-pemuka Yahudi ataupun ulama Yahudi, namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam memeluk Islam juga. Ada Abdullah bin Salam ini
seorang yang ulama Yahudi yang tahu isi kandung Taurat, Injil dan tahu banyak kitab-kitab Yahudi, dan dia seorang yang mengakui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaku macam mana? Dia pergi tanya Rasulullah. Ya Muhammad, dia kata, sekiranya kamu boleh jawab 3 soalan, 3 soalan ini, maka aku, kalau betul jawapan kamu ni, aku meluk Islam. Kamu memang sebenar seorang rasul. Apakah 3 soalan ni? Kita akan bersambung pada hari dan waktu yang sama pada kuliah akan datang. Allah, panjang pula. Saya nak ringkas, tuan-tuan. Akhirnya dia telah memeluk Islam. Baik. Bila dia memeluk Islam, maka Abdullah bin Salam telah kata kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, tolonglah kamu sembunyikan keislaman aku, tolong sembunyikan. Maka Rasulullah kata okeylah. Tapi Rasulullah satu ketika nak umum juga tentang keislaman Abdullah bin Salam ni. Satu ketika Yahudi, beberapa orang dia datang di hadapan Rasulullah. Rasulullah berkata, Abdullah bin Salam ada bersama. Rasulullah kata, kamu sembunyi belakang pintu, itulah, sembunyi dulu. Maka Rasulullah pun tanyalah kepada Yahudi ni, bagaimana pandangan kamu? Dan ma ra'yuka, lebih kurang itulah, bagaimana pandangan kamu tentang Abdullah bin Salam? Mereka pun kata, oh Abdullah bin Salam, oh ini orang baik kami, tok lebay kami, segala-gala kebaikan dia, anak yang baik, keturunan baik. Itu puji-pujian kepada Abdullah bin Salam. Maka Rasulullah berkata, Abdullah bin Salam keluar. Ukhruj, keluarlah Abdullah bin Salam, dan Abdullah bin Salam telah memeluk Islam. Oh, meluk Islam, Allah, dialah paling jahat, paling teruk, paling huruf. Sama masa tu juga, tuan-tuan. Masa tu juga berubah. Tadi baru puji berapa saat lepas, tiba-tiba tahu Abdullah bin Salam meluk Islam, maka mereka terus mengutuk Abdullah bin Salam. Ini anak teruk, segala-gala lah, kutukan kepada Abdullah bin Salam. Itulah dia Yahudi. Baik, tuan-tuan. Kita tidak ada masalah dengan Yahudi yang memeluk Islam dan fayuhsinu islamuhu, dia menjadi seorang Islam yang baik, macam Safiyah binti Huyai, macam Abdullah bin Salam dan beberapa Yahudi yang lain. Cuma agak-agak, tuan-tuan, cakap ni bahaya sikit sebenarnya. Tak bagi Mekah Ustaz lepas ni. Saudi sekarang, tuan-tuan, rasa macam mana? Itu saya cakap. Nak komen macam mana? Agak-agak Nah, Allahumma, kalau tuan-tuan rajin baca dalam internet kan, sakit kepala gitu. Betul tak? Zaman sekarang lah. Kita kata Saudi yang zaman sekarang ini, Masya Allah. Nah, banyak perkara-perkara baru yang rasanya tak masuk pada akal sedang berlaku. Nah, kita kata sekitar barangkali 10-20 tahun terakhir ini. Tuan-tuan perlu ingat, dulu lah, saat pergi Mekah awal dulu pada tahun 90-an lah. Masa tu, tuan-tuan, bangunan-bangunan hotel-hotel tidak boleh melebihi menara masjid. Saya masih ingat dulu tahun 90-an dulu kan, menara masjid tu kan tinggi tu. Hotel apa-apa bangunan tak boleh lebih pada itu, mesti direndah daripada menara masjid itu. Sekarang dah cerita lah kan. Jadi lepas tu rupanya itu fatwa ulama dululah. Di Saudi sekarang tak lah, bangunan tinggi-tinggi jam apa semua, tuan-tuan tahu sendiri lah. Baik. Tuan-tuan, ada beberapa perkara yang sangat-sangat menyentuh perasaan kita dan rasa sangat-sangat luka perasaan kita. Antara lain, tuan-tuan, misalnya di dalam internet itu pada tahun 2020 atau 2021, Ustaz dah dengar khutbah ini disampaikan oleh Syekh Sudais sendiri. Khutbah iaitu Rasulullah ini berbuat baik kepada Yahudi. Itu khutbah, isi khutbah ini. Tuan-tuan boleh cek dalam internet tu ada. Iaitu Rasulullah berbuat baik kepada Yahudi.
dengan sebab kita tidak memahami cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lahirlah disebut lughatul unfi. Lughatul unfi ni bahasa keganasan. Tak. Lalu sebutlah bagaimana Rasulullah berbuat baik pada Yahudi. Baik, tuan-tuan. Kita tidak ada penafian ataupun kita tidak tolak berbuat baik kepada Yahudi ke siapa sahaja ke. Betul kan? Kita tidak ada tolak langsung. Itu kita setuju. Tetapi tuan-tuan, bagaimana halnya Palestin yang berada sangat dekat berjiran dengan Saudi, berjiran dengan seluruh negara-negara Islam, negara Arab yang Islam itu berjiran belakang. Apa halnya? Kita duk cerita tentang bahasa, jangan bahasa keganasan apa semua, tiba-tiba Palestin yang sudah 70 tahun, 80 tahun agak lebih kurang tu dikuasai dan dibunuh apa semua, Masya Allah, sampailah ke hari ini. Sampai ke hari ini. Jadi macam mana cerita? Tiba-tiba nak cerita khutbahnya tentang bahasa seperti itu. Dan tuan-tuan, baru ini, bukan barulah, dalam sekitar setahun dua ini, tuan-tuan perasan tak konsert yang besar-besaran berlaku di Saudi? Perasan kan? Misalnya di Riyadh, Salman Khan datang. Salman Khan yang Bollywood tu datang dan buat persembahan yang sangat hebat. Ada dalam internet tu, dalam YouTube tu ada. Kemudian pindah pula ke Jeddah, buat situ pula. Tuan-tuan, Jeddah sama Mekah apa jauh? Sekitar 1 jam je perjalanan bas lah, sekitar 1 jam. Jadi agak-agak ustaz dengan orang begitu ramai, lepas daripada konsert tersebut mereka terus pergi buat umrah lah, gamaknya lah, agak-agak ustaz. Jadi tuan-tuan, benda-benda seperti ini kita rasa risau lah. Sebabnya dulu tak pernah berlaku. Tapi rupanya di bawah pemerintahan yang ada sekarang, negara ataupun di Saudi sekarang, orang dibenarkan perkara yang pelik-pelik yang tidak pernah berlaku pada zaman sebelum ini. Allahumma. Dan yang terbaru ni tuan-tuan boleh baca dalam internet tu ada, iaitu di Jeddah dan di laut, tepi laut Saudi itulah kan, tepi laut Saudi itu dibenarkan wanita-wanita berada di tepi pantai itu membuka auratnya. Ini satu persatu yang kita sakit kepala baca tak? Jadi tuan-tuan, ustaz pun tak nak buat keputusan. Ustaz serahlah kepada tuan-tuan sendiri dengan apa yang di hakikat berlaku sekarang, dengan apa yang disebut dalam ayat Al-Quran, dengan suasana yang berlaku sekarang ni, tuan-tuan buat perbandingan sendirilah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita nampak. Ingat tuan-tuan, ada satu riwayat yang jelas bahawa sebelum datangnya Imam Mahdi, ada 3 orang anak raja di Mekah, anak raja di Mekah, yang bila ayah dia meninggal, anak ni berebut nak ganti jadi raja, berebut. Tapi tuan-tuan, dalam hadis tersebut, riwayat tersebut menyebutkan bahawa 3 tak berjaya. Akhirnya naik adalah satu orang bernama Imam Mahdi ataupun Muhammad bin seperti nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad juga. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala alam sejauh mana lagi perkara itu akan berlaku, Ustaz tak tahu. Cumanya nampaknya keadaan ini makin mendekat seperti mana yang kita nampak sekarang lah. Boleh tuan-tuan jadi semoga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepahaman yang jelas. Jadi Ustaz tidak buat tuduhan. Tuan-tuan nak baca, sila baca sendiri buku tersebut, namanya Al-Su'ud min Aina ila Aina, yang ditulis oleh Muhammad Fakhir. Muhammad Fakhir. Saya tak tahu kalau ada sudah terjemahan Inggeris apa semua, Allahu a'lam lah. Tapi bahasa Arab memang ada. Boleh tuan Jadi semoga-moga Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan kepada kita semua. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana bih. Ya Allah, kami simpankan kepadamu segala ilmu yang kamu ajarkan kepada kami. Fardudhu ilaina waqta hajatina ilaih, dan kembalikanlah ilmu ini ketika kami perlu untuk menggunakannya. Wala tunsina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.